masa zaman PKP. Masa PKP, kan ramai orang pakai mask. Ada pasien-pasien saya ni kena sihir melalui mask mereka. Mereka buang. Jadi sebab apa? Ya Allah. Sebab apa? Mask ni kan ada elio. Betul. Jadi ada DNA kita kat situ. Jadi mereka gunakan. Okey. Dalam cerita tentang mask ni, saya nak cerita satu sihir pemisah ni. Kat TikTok saya pun saya ada cerita bagaimana digunakan mask orang ni untuk buat sihir pemisah ni. Okey. Satu hari tu saya dipanggil oleh seorang pasien ni untuk datang buat rawatan kat rumah dia. Dia perempuan, jadi kita datanglah buat rawatan. Yang sambut saya tu adalah suami kedua dia lah. Yang pertama dah meninggal sebabkan sihir juga. Okey, so suami yang kedua pun mengalami, dia sakit, isteri dia sakit dan suami dia pun sakit juga lah. Tapi time tu dia tak tahu pun yang bahawa mereka ni kena sihir pemisah. Okey, so yang kena sihir pemisah paling betul adalah isteri dia tu lah. Yang main dia yang kena sebenarnya. Sebab dulu dia ada tolak pinangan seorang ni, dan itu pun saudara mara dia juga. Tolak pinangan dia, dan akhirnya saudara dia tu buat sihir lah untuk supaya dia jangan ada orang lain miliki dia. Okay. Jadi apa benda, bila kita buat rawatan tu, kita dah buat rawatan, dia dapat detect depan rumah dia tu ada tanamkan something. Dia ada buhul ditanamkan. Buhul tak buhul? Buhul, bukan buhur. Buhur tu yang bakar tu. Ya. Wangi-wangian tu. Okey, buhul ni adalah satu bahan sihir. Contoh digunakan kain kapan, di dalamnya, contoh ambil jepisan kain kapan, contohlah petak saya macam ni ke. Lepas tu dalam ni letakkan tanah kubur. Okey, boleh letak lagi benda-benda yang kotor lain macam tulang babi ke, najis binatang ke apa benda ke. Okey, sebelum tu kenapa tanah kain kapan dia guna? Nak kesan kuat. Kenapa kain kapan kesan kain kapan yang lagi kuat, yang dalam liang tu, dia korek, dia ambil. Betul. Mereka sanggup sebab ada bayaran. Itu belum cerita tentang Abu Mayat lagi. Saya akan ceritakan sekejap lagi tentang Abu Mayat, macam mana dia ada runner untuk beli benda tu. You serius lah? Ya, ada. Okay, so yang tadi tu, bahan-bahan yang bohol tadi tu, dia dah letakkan satu tempat, lepas tu ikatlah. Ditanamkan, dah dimanterakan dulu apa semua tu, ditanamkan dekat depan rumah pesakit. Okay, so bila saya korek, jumpa dua bohol. Satu, bohol yang pakai kain kapan tadi tu. Satu lagi pakai emas. Emas tapi dia ikatan dia, ada cantik ikatan dia. Dia ada seni dia tu. Okey, ditanamkan. Dia ada sikit jarak lah. Dalam dia lebih kurang segini. Dalam gila. Okey, macam mana dia boleh tanam? Bila kita tanya kepada jin tu, kan perempuan tu tengah kerasukan, kita dakwah dia. Sebenarnya saya dakwah dia. Dia dakwah. Sehingga jin tu masuk Islam. Dan bila jin tu masuk Islam, dia nak bertaubat. Saya kata salah satu tanda kamu betul-betul taubat kepada Allah, supaya Allah Ta'ala tak akan ikat kamu ataupun hijab kamu ni nak daripada masuk syurga adalah benda-benda yang kamu dah buatkan ni. Kamu kena mengaku dan kamu kena tahu apa lagi kejahatan yang kamu buat. Dia beritahulah depan tu ada buhul, dia kata. Kau tak tahu ni? Kita just tahu random je. Kita just, okay, saya boleh rasa benda tu ada something kat depan, tapi kita tak tahu apa benda. Ada situ. Adalah ayat yang kita boleh baca. Okay. Kalau nak tahu tu bisa kena belajar lah. Okay, juicy. Okay. Lepas tu? Sekejap saya kena cut sekejap. Sebelum kita sambung. Rasa tu macam mana Ustaz? Adakah rasa macam nak badan terpusing sendiri nak pandang ke satu tempat tu, ataupun macam mana rasa tu? Okay. Dalam setiap orang ni ada firasat. Ilmu firasat tu ada. Sebab tu ulama-ulama terdahulu dia ada ilmu firasat. Dan salah satu nak mengekalkan ataupun nak supaya ilmu firasat tu sentiasa kuat dalam diri kita kena jaga solat sunat, terutamanya Qabliyah, Ba'diyah, Awabin, semua tu kita kena jaga. Oh ya. Itu dia punya kunci dia tu. Okay. Kalau Ustaz tanya saya macam saya rasa, saya tak nampak. Saya tak boleh nampak. Kalau nampak tu gangguan untuk saya. Okay. Manusia biasa tak akan boleh nampak. Okay. So saya rasa macam mana? Saya rasa kuat dekat situ. Allah Ta'ala hadirkan tu, saya rasa kuat dekat situ. Ada something. Cuma apa? Terasa je. Betul. Kita ni. Memang Allah Ta'ala gerakkan begitu. Biasa yang first je. Yang second, third tu syaitan. Dia gitu. Dia ada latihan dia tu. Ada latihan dia. Okay. Jadi bila saya korek. Jadi sebelum tu Ustaz, tadi Ustaz cakap Ustaz tak boleh nampak tu. Kalau nampak gangguan untuk saya. Betul ke Ustaz yang kita pernah dengar terputus syahadah bila dia mengaku dia boleh melihat? Okay, dia begini. Bila seseorang mendakwa melihat jin dalam bentuk yang asal, itulah keadaan dia. Dia tidak boleh, manusia biasa tak boleh nampak bentuk jin yang asal. Yang hanya boleh nampak bentuk jin yang asal ni adalah para Nabi dan Rasul saja. Sebab tu satu ketika
anak murid Imam Syafi'i bertanya pada anak murid pada Imam Syafi'i, "Wahai guruku, sesungguhnya di hujung kampung kita ni ada seorang wanita yang mendakwa dirinya mampu melihat jin." Dan lepas tu Imam Syafi'i kata sesungguhnya syahadah telah terbatal. Dia kenapa? Sebenarnya yang hanya boleh tengok jin dan bentuk asal adalah para nabi dan rasul saja. Jadi kalau kita nampak-nampak ni adalah bentuk yang telah dijelmakan. Contoh nampak pocong ke, pontianak ke, toyol ke kan, harimau, ular apa semua kan. Itu adalah jelmaan. Tapi itu pun dalam konteks orang tu kena gangguan sebenarnya. Sebab tu dia nampak. Bukannya macam saja dia nampak ada kelebihan. Kasyaf bukan macam tu. Kasyaf ada satu benda yang tak boleh diprogramkan. Faham maksud dia? Tak faham. Okey. Macam mana tu? Okey, macam ni. Kasyaf ni biasa kalau kita tahu wali-wali Allah dapat tahu ulama-ulama kan yang hebat isi Allah SWT. Allah beri direct berdasarkan amalan dia. Bukan kerana dia nakkan benda tu. Dia tak nak benda tapi Allah yang bagi. Okey, sebagai contoh. Kalau katakanlah kasyaf ni contoh, dia beramal, dia beramal tak nak kasyaf tu pun, tapi sebabkan oleh amalan dia yang baik, yang bagus, takwa dia tinggi kepada Allah Taala bagi pada dia. Dia boleh nampak. Sebab tu Imam Abu Hanifah tak saya maaf kalau saya salah. Kalau orang ambil wuduk tu, dosa orang daripada wuduk jatuh tu pun boleh nampak. Tu yang dimasukkan tadi tu kasyaf tu. Dia tak ada pun nak tengok orang ni ambil wuduk ada dosa ke tak jatuh. Tak ada, dia tak ada gitu pun. Allah akan datangkan terus. Itu. Jadi kalau lah orang kata mendakwa dia nampak-nampak, tu gangguan. Dia melihat daripada pandangan mata jin yang telah berada dalam badan dia. Sebab tu kalau ada orang dia kata, aku nampak benda tu, aku nampak benda ni, itu tengah gangguan. Itu bukan kelebihan. Dia perlu dirawat. Perlu tutup hijab dia. Okey? Itu mengganggu dia. Okey? Mengganggu penglihatan dia dan betul, sebab dia sedang diganggu. Dia sedang melihat menggunakan pandangan mata jin. Begitu. Okey? So tu keadaan tadi tu. So Ustaz dapat firasat tadi kat luar, kemudian okey, baik. So bila kita korek tu jumpa dua bohol. Satu daripada kain kapan tu dan satu lagi daripada emas. Okey. So rupanya bohol yang pertama tu untuk suami yang dulu yang dah meninggal tu. Suami dia sakit kena sihir tu sampai meninggal. Lepas tu dia kahwin baru lagi. Rupanya yang emas tu baru ditanamkan masa PKP tu lah. Kan banyak pakai emas kan. Jadi hamba Allah tu yang buat sihir tu berjaya dapatkan emas daripada suami dia tu. Mungkin suami dia buang, dia nampak apa kan. Jadi dia ambil dan dia buat sihir. Jadi cerita dia macam mana boleh tanam dalam sampai satu depa ni. Setengah depa ni. Dia rumah ni rumah teres lah. Rumah teres. Rumah teres yang depan yang ada tanah kecil itu. Kecil tepi-tepi tu kan. Betul. Yang lebih kurang berapa kaki tu kan. Okey. Jadi tanya dengan jin tu kan. Tanya masa kita tengah deal dah Islamkan semua. Jadi adakah jin yang sama tanam dua-dua tu? Dia jin adalah yang di situ hanya bohol tu. Bohol tu mesti ada penjaga dia. So jin sihir ada dua jin lah kira? Betul. Dia berbeza itu. Okay. So, kita tak boleh nak kata 100% percaya cakap jin. Namun kita berjadikan dia sebagai dapatan awal. Ataupun macam saya ada ujian cakap benar untuk jin tadi kan. Jadi mana kalau dia tipu, akan something berlaku. Kita bacakan ayat surah Yasin ayat 65. Dia bacakan, nanti adalah dia punya action dia macam mana. Kita 65 mana satu saya baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaksubun. Tu ayat dia. Okey. Jadi dia tak tipu. Jadi kita korek-korek jumpa apa semua tu. Okey, lepas tu dia kata macam mana tuan aku macam orang buat sihir tu boleh tanam ke depan tu begitu dalam. Dia kata satu hari owner ni keluar pergi cuti satu keluarga. Jadi dia menyamar, tuan dia menyamar pakai, kalau macam Johor dia panggil SAJ, Syarikat Air Johor. Dia pakai vest yang yang fluorescent tu yang timbul warna tu. Dia pakai, dia korek depan rumah tu, relax je, seorang-seorang pakai sanggol. Siang hari ni. Jadi sebelah rumah anti Cina. Dia nampak, dia tanya, you buat apa ni tuan rumah suruh repair pipe dalam dia kata. Padahal dia nak tanam bohol je tu. Jadi bila kita orang korek-korek tu, Anti tu keluar cakap, ini dulu saya pernah tanya dia korek ni untuk apa? Dia kata untuk repair pipe. Tapi saya tak sangka pun dia tanam benda tu. Anti Cina tu masuk Islam terkejut tengah. Tahu Allah tak tahu. Ya okey. Begitu, okey. So itulah bohol sihir, okey. Jadi digunakan emas tu digunakan untuk jadikan bahan sihir juga. So
tahulah siapa yang hantar. Memang tahulah. Tapi walau macam mana pun, benda gaib ni Allah lebih mengetahui. Okey, kita nak kata confirm kau buat, kita tak boleh kata kat macam tu. Sebab benda gaib siapa boleh pastikan. So jin tu yang bagi tahu orang yang sekian-sekian ni. Betul. Ada satu lagi, lebih interest lagi. Masa kami korek tu, tuan dia datang. Tuan dia boleh tahu yang benda tu kita tengah korek. Saya pun terkejut. Itu first time pengalaman saya yang mana owner datang. Sebelum ni saya korek tak datang pun. Rupanya bila kita tengah korek tu dipanas. Jin tu dan perempuan tu dia kata, tuan aku dah nak datang dah. Tuan aku dah nak datang dah. Dia dah takut. Sebab apa dia takut? Rupanya perjanjian bohol sihir tu, kalaulah mana-mana ustaz berjaya jumpa benda tu, dia akan mati. Sebab tu dia buat dalam gila So perjanjian dia adalah dia jumpa Tok Sami dekat Siam sana. Perjanjian tu adalah nyawa dia sendiri. Dia punya dendam dia kepada perempuan ni. Nyawa dia sendiri. Dan benda tu telah tertanam depan orang tu 10 tahun sebenarnya. Baru jumpa. Jadi sebabkan dia takut sangat tu, takut kan, jadi dia datang. Memang kita nampak dia parking dia kereta jauh. Parking. Tu tuan aku. Saya tengok, tengok dia jauh kan, dia tak boleh datang. Tapi kita tak apa, kita teruskan dia. Kita ada Allah. Kita takut Allah. Jangan takut pada manusia, jangan takut pada syaitan, jin, jangan takut. Kita korek, teruskan dia. Ni macam dah bila Ustaz. Kan? Macam. Allah Akbar. Tu pengalaman kan. Okey. Lepas tu bila kita korek tu, tengok kereta dia tak ada. Rupanya dia pusing, dia beratas, dia turun. Dia lalu sebelah kita tengah korek tu. Dia lalu sebelah. Dia tengok kita. Dia psycho kita. So maksudnya tuan yang cakap tuan aku tengah datang adalah perempuan tu lah. Betul. Jin yang dalam badan perempuan tu. So perempuan tu tak sedar kan? Tak sedar. Dia half-half. Dia macam sedar tak sedar. Suami dia? Suami dah ada. Suami nampak lah kita lalu. Nampak lah. Suami dia tolong korek dengan saya. Korek situ. Korek. Itulah pengalaman yang mana, yelah, bagi saya risiko untuk perawat juga sebenarnya. Okey, kejap. Sebelum tu tapi insya-Allah lah apa-apa jadi Allah SWT terima lah. Allah tu Maha Kuasa. Masa ustaz tengah korek tu, jin tu buat apa? Tengok je lah. Dia macam kerasukan jugalah. Dia takut lah. Aku tak tahu nak buat malam apa ni. Siang? Siang. Pagi. Pukul 10 pagi kami korek. Biasa saya akan korek siang. Saya tak akan malam. Sebab saya berdasarkan kepada apa yang saya belajar. Waktu malam ni berdasarkan hadis Nabi. Waktu malam ni kegelapan malam menambah kekuatan syaitan. Okey, jadi bagi saya nak mudah saya korek waktu siang. Sebab tu dosa orang banyak buat pada waktu malam. Betul, sebab tu kan? maksiat banyak buat waktu malam. Sebab kegelapan malam tu sendiri menambah kekuatan syaitan. Mencuri waktu malam, berzina waktu malam, kan? Buat apa-apa semua waktu malam, betul? Jadi maknanya itulah. Sebab tu saya pada pandangan saya lah, perawat lain terpulang pada mereka. Okey, tapi kalau macam saya, kalau keadaan terdesak, korek waktu malam lah. Tapi nak cerita kat sini bahawa yang lebih mudah untuk jumpa, lebih mudah untuk settlekan adalah di waktu siang. Sebab kekuatan dia tu dia lemah sikit. Okey, kejap Ustaz. So maksudnya tadi kita sambung cerita yang pasal bohol tu, tertanam 10 tahun dan itu bukan yang emas tu lah kan? Yang macam mana? Itu bukan yang emas lah kan? Bukan. Yang emas tu baru 3 tahun saya rasa. 2-3 tahun lah. So kenapa tiba-tiba kenapa yang emas tu yang membuatkan suami dia meninggal walhal benda tu baru lagi compared tu 10 tahun ni baru sekarang. Yang tu bohol satu lagi. Yang bohol kain kapan tu. Itu untuk suami pertama. Yang dah 10 tahun tu. Dia ada 2 bohol. Satu maknanya satu yang untuk suami dah meninggal dah. Yang bohol yang pertama tu, yang kain kapan tu untuk suami yang pertama. Dia buat sampai meninggal. Okey, lepas tu dah meninggal, dia kahwin baru. Boleh kahwin baru, dia buat sihir lagi. Orang yang sama lah. Orang sama. Buat lagi, dia tanam lagi depan tu. Tapi gitu. Jin ni berbeza. Tapi owner tu sama. Yang nyawa tu adalah yang pertama tu lah. Yang kedua ni dia tak buat pertukaran nyawa. Yang tu tak, tapi dia tetap yang pertama tu dia punya perjanjian dia. Maksudnya yang kain kapan tadi, kalau berjaya jumpa je, dia akan mati. Yang betul tak mati? Dia tengah sakit sekarang. Dia akan, jin tersebut cakap apa? Perjanjian dengan Tok Cha tu. Kalau sesiapa ustaz dia jumpa benda tu, dia akan mati perlahan-lahan. Maksudnya apa? Itu perjanjian antara dia dengan syaitan lah maksudnya kan. Itulah kesan dia. Itulah keburukan. Kelebihan dia adalah dia boleh sempat bertaubat, dia tahu dia akan mati kan. Betul. Semoga Allah terima kan. Sebenarnya Allah bagi peluang pada dia lah sebenarnya. Gitu. Jadi itulah yang berlaku. Kan, sebenarnya perkara ni
bukanlah satu, bagi saya sebagai seorang perawat ni bukan yang asing lah, sebab kebanyakan sihir pemisahan ni ada buhol dia. Kebanyakannya. Ada kan? Tak ada. Ada yang dipegang oleh bomoh tersebut ataupun penyihir tersebut. Gitu. Kan? Ada juga yang memang ditanamkan dalam rumah, ada yang ditaburkan saja. Tanah kubur ditabur saja pun ada. Itu. Okey. Kenapa? Saya macam saya speechless lah. Zaman makin moden, tapi pemikiran makin sebab apa? Sebab amal macam saya cakap tadi lah, amal manusia makin jauh, menyebabkan iman makin lemah, mendorong mereka buat benda-benda yang tak sepatutnya. Okey. Yakin pada Allah yang lemah. Kan? Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja, macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 hanya dengan satu video pertama je. Dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live ni boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.